Sebenarnya saya ni memang selalu bercakap, tapi hari ini dia punya suspend lebih sikit. Sebab bercakap di depan orang-orang yang hebat, yang memang terror dalam bab-bab sastra ini. Tadi saya beritahu Dr. Muhammad Saleh, bila dia baca habis selesai puisi itu, lagi suspend saya nak naik, insya-Allah. Jadi alhamdulillah saya berdiri di sini kerana diberi tanggungjawab untuk menjadi pengerusi ITBM. Mungkin saya tidak sejauh sehebat tuan-tuan menulis dan sebagainya, tetapi semangat itu ada untuk sama-sama kita memperjuangkan, ya, dalam dunia sastra, dalam dunia buku ini, satu yang sangat penting untuk kita teruskan, insya-Allah. Jadi bila doktor kata tadi lama tak dapat tu, bukan susah nak dapat, saya takut nak datang tu. Jadi sebab nama dia pun Malam Baca Puisi. Bila kena baca puisi itu, Allahu Akbar, ya. Jadi itulah yang, tapi alhamdulillah bila saya dengar bahawa pertemuan ini telah berlangsung bukan 1-2 minggu, bukan 1-2 bulan, tetapi 21 tahun, saya rasa sesuatu yang sangat hebat dan tak mudah untuk diteruskan. Jadi lagi sekali kita memberi tahniah kepada PENA. Saya harap keadaan begini, saya kaitkan kepada doktor tadi, sebenarnya kalau dalam bidang lain pun, bidang bisnes dan sebagainya, kadang-kadang kalau kita duduk sendiri, bila bertemu dengan rakan-rakan ni semangat dia lain. Mungkin kita tidak ada program khusus, cuma bertemu berukhuwah, tetapi sebenarnya dia meningkatkan semangat yang pelbagai. Jadi balik pada tajuk kita malam ini. Bulan ni bulan Ogos. Bulan Ogos ni memang sinonim lah, bulan kemerdekaan, ya, bulan kemerdekaan, bulan untuk rakyat Malaysia, bawa besar maknanya. Kalau pertemuan ni 21 tahun, mungkin hampir kurang separuh daripada zaman merdeka itu seni ini bergerak. Tetapi kalau kita ingat dan kalau kita imbau, mungkin doktor lebih tahu dan rakan-rakan di sini lebih tahu, sastra juga memberi contribution, memberi sumbangan yang besar ke arah kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan bila kita lihat dan terjemahkan, sebelum merdeka orang nak merdeka, tetapi bila sudah merdeka banyak perkara yang kita perlu bentuk. Rakyat kita, negara kita, jati diri bagaimana yang kita hendak dalam negara kita, ya, sikap dan tabiat seseorang itu akan membentuk bukan diri kita seorang, bukan keluarga kita, tapi seluruhnya. Dia memberi kesan yang sangat panjang, ya, dalam perjalanan merdeka kita ini. Dan dalam aktiviti dan program menyambut merdeka ini, lain organisasi, lain industri membawa cara menyambut kemerdekaan dengan cara yang berbeza-beza. Lain orang, lain bidang mungkin membawa kemerdekaan ini mengikut dan menyumbang mengikut bidang mereka masing-masing. Tetapi saya yakin dalam bidang penggiat sastra dan pembukuan ini ada cara yang tersendiri, ya, melalui pena, melalui penulisan yang telah boleh kekal bukan 1-2 hari sampai, tapi dia juga membentuk generasi yang panjang dalam siri-siri yang akan datang dalam kehidupan kita. Ruang yang kita ada seperti pertemuan pada malam ini adalah untuk kita sama-sama berkongsi. Seronok dengar ada buku baru, ada program baru, kan. Saya pun mula-mulalah nak mencebur-ceburkan diri. Saya minta maaf kalau ramai yang tidak kenal, ya, mungkin, tapi kita berkenalan. Saya rasa malam ni lah peluang, daripada nak jumpa 1-2 orang, malam ni kita dapat jumpa ramai sekali untuk kita berkenalan. Dan kita harap acara-acara yang begini dapat memberi semangat untuk kita terus menyumbang dalam membina negara kita ini. Dan insya-Allah kalau dalam pembangunan negara kita ini sekarang pun sebenarnya kita nak integrasikan antara sastra, doktor, dan saya seronok hari ini rupanya ada lawyer, ada doktor yang terlibat dalam bidang seni. Sebenarnya kita tak nak selesai dekat situ sahaja.
kalau saya faham daripada YB Menteri sendiri pun, memang itu hajatnya. Saya rasa di universiti sekarang digalakkan tentang walaupun bidang engineering, walaupun bidang yang lain, supaya ada pengajian sastra dan falsafah. Ini untuk diteruskan insya-Allah dalam pengajian mereka. Sebab berbeza bila kita ada dalam pengajian sastra dan falsafah ini, kita nak orang yang tidak cuma formula yang tertentu sahaja, tetapi orang yang lebih kritikal dalam melihat sesuatu persoalan di dalam negara. Dan di hujungnya saya berharap kita pada malam ini, saya dipahamkan kadang-kadang panjang sampai tengah malam, kadang-kadang cepat habis, tapi kita santai saja pada malam ini, supaya insya-Allah di masa hadapan mungkin bila terlibat sebagai tetamu saja boleh bertemu dengan lebih ramai. Hari ini duduk meja VIP, lepas ini kalau boleh kita berjalan-jalan sedikit untuk mengenali lebih ramai. Tapi nak cuba hafal nama semua, kadang-kadang saya cubalah insya-Allah. Jadi kalau tadi Doktor telah membacakan puisi, saya takut tu yang datang lambat tu. Datang lambat ke majlis, bukan datang lambat hari ni. Hari ni datang awal doktor, pukul 5 dah sampai. Sebab nak prepare malam ni suspend. Ya. Tapi saya nak sebutkan penafian dulu, disclaimer dulu. Yang ni bukan puisi doktor. Yang ni saya panggil lintasan hati, boleh? Lintasan hati. Kenapa datang lintasan hati ini? Saya dalam bidang latihan dan juga perundingan. Lintasan hati ini datang bila kita tengok kesan bahasa di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya bahasa, makna bahasa memberi kesan yang besar tentang sikap, jati diri, kehidupan manusia. Kalau dia bawa masalah pun memang disebabkan bahasa itu sendiri. Jadi tajuk saya lintasan hati, bukan puisi, bukan puisi. Puisi kena pergi berguru lagi lah. Nanti kita daftar dekat pena, jadi berguru dulu tentang puisi. Yang ni lintasan hati. Tajuknya bahasa. Bahasa asas komunikasi. Bahasa makna difahami. Bahasa menggegarkan emosi. Bahasa menggerakkan reaksi kita. Bahasa ilmu diterokai. Bahasa membangun jati diri. Bahasa membangunkan generasi. Bahasa tanpa kawalan diri mengguriskan hati. Bahasa sentiasa berbicara di dalam diri. Bahasa kawal bicara semoga diredai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.